Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita diberikan peluang oleh Allah untuk kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah pada pagi Jumaat ini, yang mana hari ini merupakan hari yang ke-26 Syawal 1443 Hijrah. Pagi ini insya-Allah merupakan permulaan pengisian tazkirah subuh, yang mana kita akan sama-sama memahami isi kandungan bagi suratul Al-Kahfi. Pengisian pada pagi ini, izinkan untuk saya berkongsi sedikit sebanyak latar belakang bagi suratul Kahfi. Kemudian kita akan membicarakan tentang kelebihan suratul Kahfi. Kemudian kita akan masuk kepada tajuk segmentasi ataupun sinopsis ringkas bagi suratul Al-Kahfi. Nota yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini ada salinan soft copy-nya. Jadi jangan bimbang jika tidak sempat untuk mencatat apa-apa maklumat yang ingin saya sampaikan. Surah Al-Kahfi ini kita bincangkan terlebih dahulu dari sudut pengenalan surah. Jadi untuk hari pertama Jumaat ini kita namakan dia adalah siri pengenalan bagi suratul Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dalam susunan di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-18 di dalam Al-Quran. Tetapi dari sudut sejarah turun, ia merupakan surah yang ke-69 yang Allah turunkan. Dari sudut sejarah turun, Suratul Kahfi merupakan surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi untuk faham mana-mana ayat dalam Al-Quran, jangan abaikan maklumat sejarah turun ayat Quran. Kerana ayat-ayat yang turun, suasana dia, bunyi ayatnya, maksud ayatnya itu dia bergantung kepada suasana sejarah turun. Jadi suratul Kahfi ini merupakan di antara surah yang hujung-hujung Nabi SAW sebelum Nabi kena keluar daripada Mekah. Maksudnya Nabi nak pergi hijrah lah. Jadi maksudnya peristiwa hijrah, Nabi akan keluar Mekah pergi Madinah. Jadi turun suratul Kahfi ini, surah Al-Kahfi itu kita faham tentang sejarah beberapa kumpulan pemuda yang dia kena keluar daripada tempat tinggal mereka, cari tempat perlindungan. Dia sama seperti mana Nabi akan keluar daripada Mekah, kena cari tempat perlindungan di Madinah. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan perinciannya. Dari sudut bilangan ayat, mengandungi 110 ayat. Kalau kita nak buka di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ni kita akan jumpa ia berada pada muka surat 293 di dalam Al-Quran. Betul tak? Muka surat 293. Dari sudut bilangan muka surat, maksudnya muka surat 293. Kalau kita baca habis 110 ayat, kita telah membaca 12 muka surat yang bercerita. Boleh faham maksud dia? Okay. Sebab satu juzuk di dalam Al-Quran ada 20 muka surat. Bermakna kalau hari Jumaat ini
tuan-tuan dan puan berjaya membaca 110 ayat, bermakna kita telah baca separuh juzuk. Dari sudut juzuk, ia berada pada juzuk yang ke-15 dan juga juzuk yang ke-16. Maknanya Suratul Kahfi dia cover 2 juzuk. Juzuk 15 dan juzuk 16. Kita pergi terus kepada kelebihan Suratul Al-Kahfi. Kita manusia, antara yang bagi motivasi pada kita nak baca ayat ni, maka kita manusia ni kita memerlukan suntikan dia. Maka manusia ni biasanya dia suka baca, dia rajin baca apabila dia tahu ada kelebihan yang terdapat pada surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi waktu agak pendek, jadi saya ringkaskan yang mana kelebihan Suratul Kahfi. Pada pagi ini saya nak cerita 3, tapi saya kupas pendek saja. Saya tak bacakan riwayat hadis itu secara keseluruhan, kita ambil isi pentingnya saja. Surah Al-Kahfi yang pertama, berdasarkan hadis yang dinilai sahih. Pertama, apa kita dapat kalau baca Suratul Kahfi? Allah memberikan cahaya kepada kita di antara 2 Jumaat. Okey, dalil dia apa? Okey, saya paparkan dalil dia. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Sunanul Al-Kubra. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey. Hadis ni menunjukkan dalil kenapa pagi Jumaat kena baca surah Yasin. Surah Al-Kahfi. Maafkan saya, sebab kita besok Yasin kan. Kenapa? Hadis ini menunjukkan bahawa sabda Nabi SAW, sesiapa yang membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Ini dalil dia. Menunjukkan bahawa kenapa orang kempen baca Al-Kahfi hari Jumaat, baca Al-Kahfi hari Jumaat. Rupa-rupanya ada hadis daripada Nabi. Nabi kata, sesiapa yang membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minal nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Dia yang baca, Allah akan sinari untuknya cahaya di antara 2 Jumaat. Okay, maksudnya Jumaat minggu ni sampai Jumaat kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran yang akan jaga kita daripada hidup kita ni dimasuki, dipengaruhi oleh unsur-unsur yang boleh merosakkan agama kita, boleh merosakkan iman kita. Maka Suratul Kahfi tujuannya adalah itu. Siapa baca Suratul Kahfi, dia tak jumpa tujuan tu, dia akan kehilangan. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Jawapannya ada sebab. Adakah sebab untuk dibaca? Semata-mata bukan. Tapi untuk bantu kita dalam hidup ni, dia ada banyak benda-benda yang boleh merosakkan kita. Maka macam mana nak lindung dia? Jawapannya adalah Suratul Kahfi. Macam mana nak lindung dengan Suratul Kahfi itu, Ustaz? Adakah saya kena baca saja? Yang ini nak capai pada tujuan ni, kalau boleh kita belajarlah 110 ayat. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, begini. Kalau kita baca Suratul Kahfi, kita akan jumpa ada 5 cerita, 5 ujian yang setiap pada kita ni akan tempuh ujian. Dalam Suratul Kahfi ada cerita tentang 7 lelaki yang melarikan diri masuk ke dalam gua. Dia panggil Ashabul Al-Kahfi. Kenapa? Kerana lelaki ini dia mempertahankan imannya, akidah dia. Jadi dia bawa lagi diri dia. Saya nak tanya sekarang. Sekarang ni kita mengalami zaman
Iman kita boleh rosak, agama kita boleh rosak lah. Boleh. Maka nak dapat jawapan macam mana lindung agama, maka kita baca suratul Kahfi. Tapi kita kena belajar cerita. Yang kedua, ada tak cerita pemilik 2 kebun anggur? Baca surah Kahfi kan? Bapak-bapak, tuan-tuan akan jumpa cerita seorang lelaki yang kaya raya dia. Antara kekayaannya ditunjulkan dalam bentuk aset. Dia ada kebun tanam-tanaman, 2 pemilik kebun anggur. Bukan senang tu ada dua pemilik kebun anggur. Dia kaya. Kenapa Allah bawa cerita tu kepada kita? Kerana Allah nak beritahu kepada kita. Allah tanya diri kita, engkau yang baca surah Al-Kahfi tu, engkau ada karakter yang sama tak macam 2 pemilik kebun anggur tu? Engkau sombong tak? Engkau syukur tak? Sebab tu saya kata, baca surah Al-Kahfi, Allah lindung kita. Allah lindung kita daripada menjadi manusia yang lupa diri tentang kekayaan. Jadi Allah bawa cerita tentang 2 pemilik kebun anggur. Nanti kita akan perincikan lagi. Kemudian surah Al-Kahfi, Allah ada datangkan kisah Musa dengan Khadir. Khadir kan? Khadir. Kisah Musa dengan Khadir ni kisah apa? Kisah dari sudut menuntut ilmu. Amboi, mentang-mentang dapat doktor, mentang-mentang dapat profesor, tak nak nulis. Musa. Hidup ni kena sentiasa belajar. Belajar. Kenapa? Kalau Nabi Musa itu orang yang Rasul Ulul Azmi, sanggup pergi travel jauh-jauh, musafir jauh-jauh untuk menuntut ilmu, untuk aktif nulis dia. Maknanya Quran kata apa? Seolah-olah kalau kita baca lepas itu Allah beritahu, engkau ikut tak macam Musa. Allah beritahu, update tak nulis, belajar tak lagi, kena belajar. Kisah Musa. Kemudian Allah datangkan kisah Dzulqarnain. Semua orang Dzulqarnain kan? Cuba tengok ayat dia. Kita dah susun ayat dia. Dzulqarnain. Dzulqarnain, apa ujian dia? Ada di kalangan kita Allah uji dengan kuasa, betul tak? Ada tak orang dapat kuasa dia lupa diri? Ada. Ada tak orang dapat kekayaan dia lupa diri dia? Ada. Ada tak orang dapat ilmu, pangkat dia, pandai dia sombong? Ada tak? Ada. Maka Allah bawa cerita yang real, praktis akhir zaman. Allah bagi kepada kita satu contoh. Allah bawa kisah ni lah. Boleh faham kan? Jadi seolah-olah kita yang baca surah Kahfi ni, kalau kita ada jawatan, kita ada pangkat, Allah Ta'ala tanya, engkau turun tak pergi jumpa rakyat kau? Contoh kan? Kenapa? Kerana Allah kata, lah, engkau baca Al-Kahfi, kan Dzulqarnain itu dia pergi travel. Dia pergi mana? Dia pergi barat dunia, dia pergi timur dunia. Maksudnya dia turun ke mana? Dia turun ke larat, dia turun padang. Itu kita akan ceritalah macam mana surah ini memberikan kita panduan. Okay. Dan menariknya cuba perhatikan baik-baik. Tengah-tengah tu ada kisah iblis. Tengah-tengah di antara 4 cerita Allah letak kisah iblis kat tengah-tengah. Ayat 50 sampai 53. Ayat-ayat kalau saya papas TV ni nampak. Belakang tu nampak. Nampak? Ibu-ibu nampak? Ibu-ibu tak ada TV kat belakang ni? Ada kat TV? Alhamdulillah. Tak apa, nanti kalau ada boleh beli slide yang besar tu, pakai yang besar tu. Kenapa? Okey, tak apa. Okey. Kenapa? Okay, soalan dia ni kita nak ambil lah, kita nak ambil, jangan bimbang. Kenapa kisah iblis Allah letak tengah-tengah di antara 4 cerita? Kenapa? Okey. Para ulama tafsir kata macam ni. Dia kata, iblis ni dia nak punca kepada orang rosak agama ni, betul tak? Iblis lah yang telah mempengaruhi manusia supaya lupa diri apabila telah ada harta yang banyak. Iblis antara peranannya.
Iblis yang juga telah menyebabkan manusia menjadi sombong dengan ilmu yang dia ada. Dan iblis juga yang boleh mempengaruhi orang yang ada kuasa, dia boleh menjadi seorang yang lupa diri dia. Sebab tu Allah letakkan kisah tu di tengah-tengah. Antara kisah iblis tu Allah letak tengah-tengah di antara 4 cerita. Okey, penutup dia. Okey, ini pengenalan ya, tuan-tuan puan. Kita belum masuk lagi ayat ya. Kita belum lagi masuk ayat. Tapi sebagai pengenalan dululah, seberingkas dia. Okey. Yang ini saya nak tunjukkan keterangan kenapa Nabi suruh baca suratul Kahfi boleh lindung daripada Dajjal. Okey, cuba tengok gambar tulisan yang warna kuning. Yang warna kuning, anak panah warna merah kan? Okey, yang warna kuning tu pasal Dajjal. Surah Al-Kahfi tak ada ayat satu pun pasal Dajjal. Tetapi kenapa Nabi suruh baca? Kerana watak Dajjal yang akan muncul akhir zaman, tujuan dia paling besar adalah nak rosakkan agama. Ada kaitan tak dengan cerita 7 lelaki yang menurut dalam gua? Ada. Jadi kita belajar surah Al-Kahfi. Jadi kami kena lari dalam gua ketat. Nanti kita akan bincang. Tapi ada kaitan dengan Dajjal tak? Ada. Dajjal, kalau dia datang nanti akhir zaman, cara dia nak bagi kita rosak, Allah bagi dia kekuasaan. Dia ada harta. Nanti kita boleh bagi satu nota pasal Dajjal. Dajjal ni, dia boleh pengaruh manusia dengan dia boleh keluarkan emas daripada bumi. Dia boleh keluarkan benda-benda berharga daripada bumi. Itu Dajjal. Jadi Dajjal ni cara dia akan gunakan harta. Ada kaitan dengan dua pemilik kebun anggur yang diuji dengan harta? Ada. Okey. Kenapa dengan syaitan? Dajjal salah satu pembantu dia yang akan merosakkan manusia akhir zaman adalah syaitan. Nanti saya akan sebut lagi Dajjal. Syaitan akan bantu Dajjal untuk pengaruh orang akhir zaman. Okay. Dajjal, dia datang, dia bukan orang yang biasa-biasa. Tak, dia seorang yang sangat bijak. Dia tahu macam mana nak rosakkan orang ni. Macam dia dikaitkan dengan apa? Dengan kepandaian. Okay. Yang ke maklumat yang berikutnya, Dajjal dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Maka Allah kaitkan dengan Zulqarnain. Dan Zulqarnain ini juga dialah yang meminda tembok yang boleh menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi 5 cerita dalam surah Al-Kahfi ini ada kaitan dengan Dajjal. Ada berkaitan. Ayat tak sebut pasal Dajjal, tetapi pengajaran ayat menerangkan tentang karakter Dajjal kalau dia sampai nanti pada akhir zaman. Itulah sikit sebanyak penerangan ringkas pada pagi. Sebab kita dah 26 minit 10 saat. Saya menepati masa sebab tak boleh lama-lama siap. Okey, boleh dapat tak sikit sebanyak pengenalan bagi suratul Al-Kahfi. Ini usaha yang kita cuba buat sebab kadang-kadang lepas subuh hari bekerja kadang tak isi dengan pemisahan apa, betul tak? Jadi kita ambillah manfaat sedikit waktu nak tunggu waktu syuruk, kita belajar suratul Kahfi. Sebab tambah-tambah pula kita sudah berada akhir zaman. Memang sangat-sangat sesuai jika ditadabburkan suratul Al-Kahfi. Itu saja. Ada sebarang persoalan? Nota ni saya dah bagi pada Ustaz Syarifuddin. Dapat tak nota soft copy? Ada dapat tak? Jangan bimbang.
Setiap pengisian saya akan bagi nota. Ayah-ayah, ibu-ibu datang, bawa je nak catat. Tapi saya bagi nota awal supaya boleh print lebih awal. Boleh. Datang pagi Jumaat, solat, wirid, doa, ambil waktu sekejap ke 15 minit, 20 minit atau kita ambil lah kalau dapat setengah jam ke, kita tadabbur suratul Kahfi. Nota saya akan bagi awal-awal, print elok-elok, nanti datang bawa catat saja. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Jadi ini sebenarnya sesi pengenalan. Jadi saya minta maaf sebab saya tak dapat nak masuk kepada ayat yang pertama. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh jelas suara? Boleh ikuti tak? Okey. Ada apa-apa soalan? Pertanyaan? 5 minit, 2 minit sebelum saya berhenti. Ada? Tak ada? Tak ada? Okey. Kerana begitu saya mohon maaf ambil waktu yang agak lama pada pagi ini. Okey, di luar kebiasaan kepada perempuan, saya mohon maaf banyak-banyak. Namun ini termasuk dia panggil majlis zikir. Majlis zikir ni dia termasuk salah satu syarat untuk mengerjakan solat sunat isyraq 2 rakaat. Kan kita tahu kan? Yang Nabi kata, siapa-siapa yang datang solat berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, tapi tak semayang teruslah, ambil waktu sikit, lepas tu dia solat 2 rakaat, Allah memberinya pahala seperti pahala haji dan umrah. Tammatan, full. Jadi kita tarik sikit waktu lah. Kalau tak boleh tunggu lama kat masjid hari lain, kita cuba ambil hari Jumaat. Sebab tu saya bincang dengan imam supaya kita isikan pagi Jumaat ni, kita isilah dengan solat tafsir, dengan solat tadabbur. Ya, saya aku maaf kalau ada kekurangan, kelemahan. Jadi kalau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita dapat bertemu lagi pada siri yang akan datang untuk permulaan kita memasuki kepada ayat demi ayat. InsyaAllah mudah dia nak faham suratul Kahfi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika